saya Nur Adila binti Roslan dari kumpulan HBU 111-1B17 akan menceritakan sedikit tentang pelajaran kawat dan pelajaran impian hidup. Untuk video pertama, saya akan menunjukkan pelajaran kawat terlebih dahulu yang telah saya pelajari sepanjang kelas HBU 111 secara atas talian. Oleh itu, saya akan tunjukkan 3 jenis pelajaran kawat yang telah saya pelajari beserta video dan penerangannya. Hai, letak kaki. Cepat. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Squat. Henti. 1, 2. Untuk pelajaran hentakan kaki statik, para pelatih perlu menghentakkan kaki kiri dan kanan. Sebelum itu, para pelatih perlu berada dalam keadaan sedia di mana kedua-dua belah tangan perlu berada di sisi dan sebaris dengan seluar. Kaki perlulah berada dalam keadaan tegak dan dirapatkan. Tapak kaki perlu berbentuk V. Apabila pelatih mendapat arahan hentak kaki cepat, para pelatih perlu menghentakkan kaki kiri dan kanan. Sewaktu para pelatih menghentakkan kaki kiri dan kanan, para pelatih perlulah memastikan kaki kiri yang dihentakkan perlu membentuk 90 darjah seperti juga seperti sebelah kanan. Kemudian para pelatih perlu meneruskan hentakan kaki dengan menyebut kiri kanan kiri, kiri kanan kiri. Apabila para pelatih mendapat arahan squat, para pelatih perlu menghentakkan kaki tetapi mendiamkan diri sahaja dan menunggu arahan untuk berhenti. Ketika arahan henti diberikan, para pelatih perlu menghentakkan kaki kiri dan kanan. Arahan akan diberikan sewaktu kaki kanan jatuh ke buka barisan. Gerak. 1, 2. Buka barisan. Gerak. 1, 2. Untuk pelajaran kawat buka dan tutup barisan, para pelatih akan mendapat arahan buka barisan, gerak. Setelah itu, para pelatih yang berada di barisan hadapan perlulah bergerak ke hadapan dan para pelatih yang berada di barisan paling belakang perlu bergerak ke belakang. Sewaktu para pelatih membuka barisan, kaki kiri terlebih dahulu untuk melangkah keluar dengan sebanyak 15 inci. Kemudian disusul dengan kaki kanan. Setelah itu, kaki kiri perlu hentak dan kemudian kaki kanan sebanyak 90 darjah. Untuk para pelatih yang berada di barisan yang paling belakang, mereka perlu mengeluarkan kaki kiri terlebih dahulu ke belakang sebanyak 15 inci, kemudian kaki kanan. Kemudian mereka perlu menghentakkan kedua belah kaki iaitu kiri dan kanan sebanyak 90 darjah. Dan kiri, lahan, jalan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Squat. Henti. 1, 2. Untuk pelajaran kawat berjalan secara perlahan, para pelatih perlu berjalan secara perlahan apabila mendapat arahan dari kiri, perlahan, jalan. Para pelatih perlu mengeluarkan kaki kiri terlebih dahulu sebanyak 30 inci, kemudian kaki kanan. Para pelatih perlu berjalan secara tegak sambil mengeluarkan kaki kiri dan kanan secara perlahan. Para pelatih perlu meneruskan berjalan sehingga mendapat arahan henti. Arahan squat akan diberikan terlebih dahulu sebagai petanda untuk para pelatih menunggu arahan henti. Arahan nanti akan diberikan apabila kaki kanan mencecah ke bumi. Kemudian, setelah arahan nanti diberikan, para pelatih perlu menghentakkan kaki kiri dan kanan sebanyak 90 darjah. Untuk video pelajaran impian hidup ini, saya akan menunjukkan beberapa jenis ikatan dan simpulan. Dengan adanya video ikatan dan simpulan ini, saya harap para pelatih dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Simpulan mati ini amat ringkas caranya, di mana kita perlu menyilangkan tali seperti ini. Kemudian
tali yang berada di luar ni kita perlu tarik dan masuk ke dalam. Kemudian pengikatnya seperti ini. Jadi ini adalah simpulan mati di mana kita perlukan kedua-dua belah hujung tali ini. Kemudian kita perlu menyilangkan dia, menyilangkan lalu mengikat. Setelah itu tali lebihan ini kita perlu ikat pula di bahagian atas seperti ini. Kemudian ikat lagi sekali dan dia akan jadi seperti ini. Ini adalah simpulan buku sila. Simpulan manuk ada dua jenis, iaitu simpulan manuk 1 dan simpulan manuk 2. Saya akan tunjukkan simpulan manuk 1 terlebih dahulu, dan apa yang saya perlukan untuk simpulan manuk ini ialah sebatang tiang ini. Disebabkan saya tiada tiang yang lain, saya akan menggunakan batang penyapu sahaja. Okey, oleh itu caranya amat ringkas. Untuk simpulan manuk saya perlukan tali seperti tadi. Untuk tali ni kita perlu menyilangkan tali ni, kita perlu menyilangkan kedua-dua. Kita perlu menyilangkan tali seperti ini. Seperti ini. Di mana arah tali kedua ni akan berbeza. Satu akan berada di luar, satu akan berada di dalam. Kemudian untuk tali ni, cara untuk mengikat dia ialah dengan merapatkan kedua-dua tali ini. Tali yang berada di luar tadi perlu membawa masuk ke dalam. Ia akan jadi seperti ini. Kemudian masukkan di batang. Kita akan mengikat seperti ini. Ini adalah simpulan manuk 1. Untuk simpulan manuk yang kedua, saya perlukan, saya akan menggunakan batang yang kecil ini sahaja supaya lebih senang untuk saya mengikat tali ini. Kemudian kita perlukan tali seperti tadi, iaitu hanya satu sahaja. Kemudian tali ini kita perlu memasukkan tali yang berada di luar ni kita akan biarkan sahaja. Tali yang dalam ini saya akan menghilangkan ke belakang seperti ini. Kemudian dengan tali yang sama juga saya akan pusing, kemudian masuk yang berada di celah ini. Saya akan masuk berada di celah ini. Kemudian saya akan menarik, ya. Saya akan menariknya. Saya akan menarik seperti ini. Ini adalah simpulan. Jadi sudah selesai. Dia akan mempunyai bentuk seperti ini. Ini adalah simpulan manuk yang kedua. Anda boleh lihat. Untuk simpulan angka 8, caranya amat ringkas dan tidak merumitkan. Di mana kita perlukan tali seperti ini tadi. Jadi saya akan menggunakan satu ujung sahaja, iaitu tali ini saya akan pusingkan. Saya akan berikan sedikit lebihan. Saya akan pusingkan. Dia akan jadi seperti ini. Saya akan letak ni di luar supaya lebih jelas. Kemudian kalau boleh lebihkan sedikit. Kemudian tali ni kita akan pergi ke belakang dan pusing ke belakang. Tali hujung yang sama akan masuk ke dalam lubang yang ini. Kemudian tarik sahaja sehingga dia berbentuk angka 8. Jadi ini adalah simpulan angka 8. Caranya amat ringkas sahaja dan tidak merumitkan. Untuk simpulan lemak sila separuh, saya perlukan sebatang tiang ini dan juga sehelai tali ini. Okey. Jadi untuk lemak sila separuh ini, saya akan ikatkannya. Tali ini saya akan biarkan lebih sedikit supaya cukup untuk kita ikat. Okey. Dan
tali yang sedikit pendek ni saya akan letakkan di atas. Kemudian simpulkannya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi setelah simpulkan 4 kali, saya akan masukkan tali yang pendek tadi ke dalam lubang yang saya ronggakan sedikit. Kemudian saya akan masukkan ke dalam lubang yang ini pula. Dia akan bersimpul. Itu saya tarik. Sewaktu saya tarik tali ini, saya perlu tolakkan sedikit tali ini. Tolakkan sedikit tali ini sambil tarik dan sambil tolak. Jadi ini adalah simpulan lemak sila separuh. Jadi ini adalah rupanya, rupa simpulan lemak sila separuh. Dia akan berbentuk seperti ini. Untuk simpulan tindih kasih, saya hanya perlukan sehelai sahaja tali dan saya akan menggunakan satu sahaja hujung tali ini. Okey. Jadi saya akan pusingkan tali. Ia akan berbentuk seperti ini. Okay, saya akan mengangkat sedikit supaya senang untuk saya ikat. Kemudian tali ini saya akan bawa naik ke atas. Dia akan mempunyai, saya akan membawa naik ke atas. Okay. Dia akan mempunyai rupa ini. Itu saya pusingkan tali ke belakang tadi, ke belakang tali yang berada di atas ini. Masukkan tali ke dalam lubang. Masukkan tali ke dalam lubang yang pertama. Kemudian keluar dan ikatkan dia terlebih dahulu. Jadi dia akan mempunyai rupa seperti ini. Untuk ikatan bunga getih, saya akan menggunakan 2 tali. Asalnya ia diperlukan menggunakan 2 tali yang berbeza, tapi saya tiada tali yang berbeza. Saya akan menggunakan 2 tali yang sama, asalkan saya mempunyai 2 tali. Okay, jadi oleh itu saya akan menyimpulkan satu tali ini. Kemudian satu lagi tali saya akan masukkan ke sini. Jika tadi ini dia akan berada di dalam. Dia akan berada di dalam. Jadi tadi ini akan masuk di dalam. Kemudian lebihan tadi ini akan berada di dalam juga. Jadi ini adalah rupanya. Setelah itu saya akan masukkan tali melalui lubang yang pertama, iaitu saya akan bahagikan 2 lubang ini. Saya akan masukkan lubang pertama, kemudian masukkan ke dalam lubang yang kedua. Akan mempunyai rupa seperti ini. Lihat jelas. Kemudian saya akan tarik perlahan. Tarik perlahan kedua-dua tali tersebut secara ketat. Dan inilah dia tali bunga getih.